Kerana diberi peluang untuk kita bersama-sama bermuzakarah, bermurajaah dan bermunaqashah mengenai akidah yang tajuk kita Aqidatul Najih, iaitu kitab tauhid yang dipakai oleh orang terdahulu dari kita, dan insya-Allah kita menumpang apa yang ada dalam kitab ini supaya menjadikan kita lebih kukuh kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan atau Allah itulah yang menciptakan kita, dan dialah mentadbir kita dan membekalkan segala macam yang kita perlukan, khususnya manusia seperti kita. Dan seluruh makhluknya adalah semua dibiayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita berpeluang berada di dalam masjid ini gunanya untuk kita mengulang kaji apa yang telah kita pelajari selama hari ini, dan kita menumpang apa yang ada dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita menjadi lebih kukuh, lebih mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tatap bagi yang ada kitab. Tajuk yang kita tangguh malam itu perbahagian alam. Boleh sebut alam ni, alam malakut, alam mithal, alam barzakh, alam mahsyar, dan seluruh yang ada dicipta oleh Allah ini dikira semuanya alam yang kita sudah sebut kaedah di dalam pengertian yang disebut nazar, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-alamu hadithun. Alam tu dia sentiasa berubah, tak ada tetap. Kita dah tahu, cuma kita nak ulang. Mana berubah tu tak ada tetap, dia sentiasa menerima perubahan. Sama ada perubahan itu baik atau perubahan itu buruk. Tapi alam tu memang kami ada begitu. Oleh itu, kita yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita sebahagian daripada alam ini berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau sudah baik, menjadi lebih baik. Kalau belum baik, kita jadikan diri kita baik. Jadi maknanya jangan setara saja, mesti ada perubahan. Termasuklah ibadah yang kita buat selama hari ini, khususnya sembahyang yang kita lakukan 24 jam. Dalam 24 jam itu ada waktu. Hari ini kalah. Saya tak boleh cakap sikit, besok jadi hilang parau. ...24 jam yang kita ada, yang Allah beri masa kita ibadat salat 5 waktu. Apabila 5 waktu itu mesti ada perubahan. Daripada umur kita mula balik dahulu 15 tahun dan seterusnya sampai kali ini, jangan kita pakai hal yang 15 tahun dulu. Mesti ada perubahan, berubah hala kebaik. Kalau dulu salat kita hanya melaksanakan 13 rukun saja, tapi apabila kita sudah meningkat, mesti ada perubahan. 13 rukun itu mesti ada ciri-ciri, daripada takbiratul ihram
sehinggalah kepada salam mesti ada perubahan. Itu menunjukkan bahawa alam ini dia tidak setara, mesti ada perubahan. Jadi alam ini termasuk dari diri kita ni, kita dah tahu mula-mula itu kecil, kanak-kanak, lepas itu diubah oleh Allah Ta'ala menjadi umur dewasa atau umur sabi, kemudian menjadi umur tua, kemudian umur muda, kemudian umur tua. Jadi semua ini boleh kita tilik. Sebab itu kitab kita ni nak menunjukkan, nak memberitahu kepada kita supaya kita ini adalah orang yang sayang dan cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga diri kita ni kita ampikan kepadanya. Jadi sebab itulah kitab kita ni menyebut pembahagian alam. Kita dah tahu dah alam ni, tapi kita baca kitab ni, maka alam itu ada dua bahagi atau dua bahagian. Kata kitab ni, yang pertama kata alam yang digelar dengan a'yan. A'yan itu benda, daripada ainun, ainani, a'yan, benda ataupun ketul. Kalau kita nisbah a'yan itu benda yang berketul, termasuk tubuh kita. Sebahagian daripada a'yan. Yang keduanya a'rad. A'rad itu maknanya apa yang ada kepada tubuh badan kita, itu bahagian dalam tubuh badan kita yang terdiri daripada alam dalaman dan alam luaran. Itu namanya a'rad. Maknanya bahan-bahan yang terdiri pada zahirnya mata, telinga, lidah, mulut, tangan, kaki, itu dipanggil a'rad. Dan a'rad ini ada pula lagi alat-alat alam itu, alat-alat a'rad. Katanya bermula alam dengan sekalian suku sakatnya, alamnya yang banyak, kita tak tahu berapa bilangan alam yang dicipta oleh Allah yang terdiri daripada manusia, yang terdiri daripada haiwan, gunung, ganang, bukit, bukau, matahari, bulan dan lain-lain, semuanya dipanggil suku sakat alam atau suku-sukunya. Semuanya baharu, maknanya dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab kita ni sebelum sampai kepada tajuk besar, iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, dia tengok situ dulu. Yakni adanya itu didahului oleh tiada. Kita banyak contoh, tapi barangkali kita sudah faham. Kalau tak faham nanti kita tanya, kita bisa kita berbincang sama-sama, insyaAllah. Jadi didahului oleh tiada kerana alam itu ada kalanya a'yan, iaitu ayani jirim. A'yan itu dia ada anak buah dia pula yang disebut jirim. Jirim ni benda yang halus yang tak nampak dilihat oleh mata kasar. Kalau kita tuntut jirim ni untuk mendekatkan kita ke faham, iaitu seperti debu yang lebih halus daripada debu itu, dipanggil jirim. Yang berdiri ia dengan zat, mesti dia terlekat ataupun duduk pada a'rad atau zat kepada jadi debu. Untuk apa dia zat debu? Itu jirim. Yang berdiri dia dengan zatnya, dan ada kalanya a'rad yang berdiri kepada a'yan. Boleh jadi benda yang berketul itu dia berdiri kepada jasad atau zat, dan zat itu adanya a'rad. A'rad tu mana benda? Misalnya kalau tubuh kita tadi, kita contoh yang tubuh badan kita ni,
terdiri daripada dalam, luaran, yang mata, telinga, lidah dan sebagainya. Tapi dalam atau yang batinnya, dalam diri kita ni ada hati, ada jantung, dan ada limpa, dan semua alat-alat untuk menjadikan tubuh badan itu menjadi dia ada zat, ada tubuh. Yang ni arat itu berkehendak kepada a'yan. Tubuh badan ni mesti ada a'yan, ada benda yang melekat, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh asing dengan sendirinya. Mana dia boleh tegak hidup tanpa ada zat. Zat tidak boleh tegak dengan tidak ada a'yan. Mesti dua benda, zat dan a'yan itu mesti bersama. Belum kita ceritakan sifat ini, tapi dia mempunyai zat dan a'yan itu ialah dia boleh hidup dengan adanya dua unsur, iaitu a'yan dan arat. Maka a'yan itu barang yang ada baginya berdiri dengan zatnya. Jadi maknanya diri kita ni, kalau kita sebut seluruhnya, dipanggil zat. Zat manusia, tubuh manusia. Zat manusia ni adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibekalkan oleh Allah dengan bermacam-macam alat yang bolehkan jasad manusia itu menjadi zat. Maka a'yan itu barang yang ada baginya berdiri dengan zat, tiada mengikut ia bagi yang lain. Dia mesti bersama dengan zat. Mengambil tempat. Mengambil tempat itu maknanya kalau kawasan kita, saya duduk ni di kursi ni, mesti kawasan yang saya duduk ni itu kawasan lapang. Bila saya duduk sudah penuh. Jadi kitab kita mengajar bahawa Allah Subhanahu wa taala suruh tilik fikir supaya kita ni sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kita ni tempat, mengambil tempat lapang, kadar lulus zatnya, kadar kawasan yang diperlukan oleh zat itu. Kalau besar-besar lah, kalau kecil-kecil lah, itu kedudukan zat, mesti dia mengambil tempat. Kalau kita contohkan duduk ni, setiap kita yang duduk dalam masjid ini mesti ada masing-masing kawasan. Kawasan itulah yang disebut zat dan a'rad dan a'yan. Dan a'yan itu ada kalanya pula bersusun daripada beberapa jauhar, benda-benda yang halus seperti yang kita sebut tadi. Kita tak nampak, melainkan ahli dia. Contohnya, kita ada darah, dalam tubuh badan kita ada darah, ada lemak. Tapi kita tak sedar di mana duduk lemak. Ada usus dan begitulah seterusnya. Semua yang ada dalam tubuh badan kita ni mestilah ada beberapa jauhar, ada beberapa bahan yang tak nampak dilihat. Jauhar mana bahan yang tidak nampak dilihat dengan mata kepala, melainkan dengan alat-alat mikro baru nampak. Itu bagi orang yang mempelajari bidang perubatan khususnya. Maka dinamakan jisim pula. Jasad itu ataupun jauhar itu, bila dia sudah memainkan peranan, tugas darah apa, tugas lemak apa, tugas usus, dan juga bahagian-bahagian lain termasuklah yang kita sebut tali perut yang Allah cipta itu, semuanya merupakan jauhar. Itu bahan yang cukup berharga. Jauhar ni makna barang yang cukup berharga.